Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar kepada penonton-penonton yang sedang menonton di rumah? Hari ini hari Sabtu dan ini merupakan hari yang paling best sekali sebab Kenapa? hari ini di studio kita, Hefni, Ya. penuh dengan kehijau-hijauan. Betul lah. Tapi saya sebenarnya pagi-pagi ni permulaan borak kopitiam ni saya nak main pantun sikit. Ha? Boleh? Tak plan pun. Okey, silakan. Okey, ini pantun lah. Saya nak bagi untuk penonton borak kopitiam. 2, 3, kucing berlari. Simple je. Lepas tu sambung. Mana nak sama Si kucing belang. Ni dah pagi-pagi hujung minggu, takkan tak bangun pagi? Dah bangun pagi, buka borak kopitiam sekarang. Kena tak? Tak kena je. Huruf M dengan N tu Kenalah. 2, 3, kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Hujung-hujung minggu takkan tak bangun pagi. Kalau dah bangun pagi, buka borak kopitiam sekarang. Okeylah, nampaknya kita Lambatlah terpaksa dia ni. mengiyakan apa yang Hefni katakan pada pagi ini. Tak, tapi masalahnya dia pagi-pagi ni kena support member. Sekarang ni Faiz ni tak support member. Tak, masalahnya saya mengiyakan. Dia Tak, tapi ia tu lambat. Sekarang ni dah tak best lah. Alamak. Okey, kita tak gerak je terlalu pagi ni. banyak, dalam studio ni sampai dia mengganggu pemikiran saya. Okey, kalau macam itu nak bagi lagi satu pantun lah. Oh ya, ada lagi betul. Okey, silakan. Tak payahlah. Cukuplah satu je untuk hari ni. Satu lagi kita simpan untuk minggu depan pula. Alhamdulillah. Okey, apa pun yang tengah tengok sekarang ni baru bangun pagi sambil-sambil tengah breakfast tu, mungkin hujung minggu ni tengah plan nak pergi mana beradah dengan keluarga hujung-hujung minggu ni kan. Walaupun kita diberi kebebasan untuk bergerak ke sana ke sini, jangan lupa kena tetap patuh SOP yang telah diberikan juga kan. Betul. Kalau masuk kedai tu jangan lupa scan My Sejahtera. Kalau nak berkongsi info tu pastikan daripada sumber yang sahih. Lagi? Betul. Dan segala-galanya apa yang kita lakukan, kita perlu ingat bahawa kita dalam pandemik ni. Betul. Jadi kita perlu berhati-hati. Macam kita, saya pernah dikejutkan dengan satu kisah lah Masa tu tentang bangun COVID lambat ni. lah. Bukan. Ni pasal COVID ni lah. Pasal COVID, okey. Alright. Saya Maksudnya ada berita yang dapat lah. Bukan. Tentang diri saya. Sebab saya dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin ada kontak rapat apa semua. So saya dalam BC lah beberapa minggu lepas. Okay. So saya terpaksa. Dalam sidang media? Bukan sidang media lah. PC? Bukan PC, production apa semua lah. Okey. Sebab kita ni sedang bekerja mencari rezeki. Jadi kadang-kadang kita tak sedar yang bahawa di keliling kita ni ada orang yang mungkin membawa virus tersebut. Betul. So termasuk saya lah kena kuarantin dan Hefni, kuarantin ni memang sangat membosankan. Yelah, sebab kena duduk kat rumah aja tak boleh nak keluar. Tapi itu tanggungjawab kita lah. Takkanlah kita nak keluar pula. Betul. Kan tak pasal-pasal kalau kita tak tahu. Kan tak tahu kita ni ada ke tidak. Dah jangkit kat orang lain pula. Tak best pula macam itu kan. Tapi apa pun satu lagi kita nak ingatkan sebenarnya. Sebab ada juga stigma-stigma yang kata orang-orang yang mana dia melayan orang-orang yang ada jangkitan COVID ni. Macam penjenayah tau. Kena halau keluar. Pergi balik tempat rumah kau lain. Pergi kuarantin kat rumah lain. Ada yang kena treat macam tu, especially rumah-rumah bujang ke apa semua kan. Jadi kita nak bagi tahu jugalah sebenarnya mereka yang dijangkiti COVID-19 ni bukannya mereka minta. Betul. Dan kita pun tak tahu bila-bila masa. Mungkin kita pun boleh kena. Betul. Tapi apa pun kita tetap kena berwaspada. Jadi untuk hari ni kita nak update sikit untuk COVID ni perkembangan setakat semalam. Betul. Ini numbersnya. Kalau kita tengok dekat situ jumlah kes aktif 15,140 dan ada juga update-update seperti setiap hari yang lain jugalah ada dikongsikan dekat situ. Dan seperti yang kita sedia maklum sampai hujung tahun ni yang duduk di Selangor sahaja ada 3 saja tempat yang telah terpisah daripada PKPB. Yang lain masih lagi perlu dikuarantinkan dalam keadaan tempat masing-masing. Jadi diingatkan kepada orang-orang di Selangor jangan keluar ke mana-mana. Alright, ni kita nak kongsikan juga dekat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur KL. Kita punya PKPB dilanjutkan sehingga hujung tahun sampai 31 Disember. Lepas tu sama juga di Seremban, Port Dickson, Negeri Sembilan dilanjutkan sehingga 31 Disember juga. Lepas tu di Johor Bahru, Batu Pahat dan Kulai dilanjutkan sehingga 31 Disember juga. Ini kena ambil tahulah, kena sedia maklum kalau mana yang ada perancangan untuk berjalan kan. Sebab selalunya hujung tahun ni orang nak pergi holiday. Semenjak kita ada kebebasan untuk merentas ni, kalau tengok minggu lepas, highway jam. Betul. Tapi itulah kadang-kadang kita dah lupa bahawa kadang-kadang di tempat kita, di sekeliling kita ni ada juga tempat-tempat yang kita boleh pergi. Betul. Tak semestinya kita perlu merentas daerah kita kecuali benda yang penting. Apa yang penting? Yalah, kalau ada keluarga sakit, kena patuh apa SOP, semua kan. golongan lebih berisiko janganlah kita bawa keluar ke tempat-tempat yang berbahaya. Macam cakap 3S apa?
sesak, sempit, sembang dekat. Jauhkan benda-benda tu. Tu kawasan-kawasan yang kita kena elakkan lah sebab kita nak jaga juga keselamatan keluarga kita sendiri. Okey. Baguslah F ni hafal lah 3S tu. Hari-hari kita duk sebut. Patut kita duk lah. sebut. Okey, nak cerita juga pasal benda yang viral minggu ni kita nak kongsikan ni. Ada dua benda yang kita nak cerita. Yang pertamanya kita nak cerita pasal apa ni, Pak Is? Seorang ayah yang dia kacau anak dia. Kesian anak dia. Dia kacau anak dia. Dia kacau anak dia. Dia sebenarnya macam ni. Dia cuba ajar anak dia tentang bunyi-bunyi haiwan. Okey. So setiap kali page tu dibuka, dia ada gambar-gambar haiwan. Macam dia belilah buku kanak-kanak. Ya, betul. Buku Lepas kanak-kanak. buku kanak-kanak yang Yalah, ada macam gambar haiwan. kancil, buaya tu Betul. kan. Lepas tu bapak dia cerita pasal cerita sang kancil. Tak. Bukan ni. Dia budak tu buka. Sampai dekat gambar lembu, bapak dia buat satu bunyi yang sangat pelik. Bunyi lembu kena langgar bas. Ya. Cuba dengar. Itu dia bunyi lembu. Yang mana bunyi lembu dia? Ya, itulah bunyi lembu. Oh. Yes. Itu macam vocal test Itu saya cakap. Lembu kena langgar bas. Itu bunyi dia. Tak, masalahnya bila dia buat macam itu macam sampai anak dia takut tau. Nampak? Nampak? Sampai kan itulah last dia. dia pergi kat mak dia. Bukan apa. Kan ibu bapa dia nak bergurau dengan anak. Kan. Okey, cuba tengok ni binatang apa. Bunyi dia macam mana. Macam Faiz ada buat macam itu? Tak. Cara orang bergurau dengan anak mungkin lain. Berbeza lah. Saya selalu fight dengan anak saya. Oh, ya. Yes. Patutlah, F ni? patutlah. Belum ada anak. Jangan tanya belum ada anak. Tak ada siapa nak dia ajar tu. Single lah dia. Tak, tapi itulah cerita dia. Bila cakap pasal binatang-binatang ni, kita ada satu cerita lagi kita nak kongsikan. Ini mungkin kita boleh jadi juga destinasi kita untuk beriadah bersama dengan keluarga. Betul. Sebab ini berita gembira untuk kita juga. Yang mana Zoo Negara sekarang setakat semalam dah kembali beroperasi, tapi terhad kepada 1,250 pengunjung saja untuk satu hari itu, dan ada jadual-jadual untuk dia kunjungi itulah. Ini bolehlah kita buat aktiviti sebab sebenarnya, apa? Kita sebelum ni kan kita tahu kan ada macam-macam berita cerita pasal zoo negara kita yang mana nak menampung kos-kos makan haiwan ni semua, kadang-kadang sampaikan ada kesempitan masalah kesempitan juga untuk zoo kita. Jadi bila dah dibuka semula ni kita support lah. Kan, sebenarnya kita datang bukan saja kita beriadah bersama dengan keluarga, tapi sebenarnya kita juga membantu haiwan-haiwan tu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk mereka hidup. Betul tak? Betul. Dan lagi satu, bila diorang dapat menampung kos-kos tu dan segala dia punya landscape tu, dia dapat jaga. Pokok-pokok mekar hijau apa semua. Pandai bagi link pandai bagi link Of course. Ni yang kita nak cerita pasal pokok yang ada kat tengah kita ni. Yes. Tapi saya tak tahulah semenjak ni kalau setiap kali saya datang borak kopitiam cerita pasal bunga, cerita pasal pokok hutan. Hari ni kita cerita pasal landscape pula. Maknanya ada sesuatu yang tak kena dengan Hefni. Kenapa? Mungkin Hefni bakal mendapat tawaran menjadi Tarzan. Oh ya? Lain Mana macam. Lain macam. Filem tak apa, baru? kita doakan dulu, amin. Tapi Amin. risau juga kalau watak gitu Kenapa? Tak boleh pakai baju, tak boleh pakai seluar. Mana ada Tarzan Malaya pakai baju modern Melayu lah. Tarzan modern lah. Okey, kita ada sedikit VT kita nak tengok dulu sebelum kita belajar hari ni pasal landscape kita. Jom kita saksikan. Okey, Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula 18 Mac, ramai yang sebenarnya menjadi kreatif. Atas permintaan ibu, seorang pelajar dikenali Arfa Zafran berjaya menghasilkan landscape kolam ikan dengan bajet hanya RM2,000 sahaja. Dia mula berkebun sejak beberapa bulan lalu lepas mati kutu terpaksa berkurung di rumah. Laman kediaman Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Kelestarian Ekosistem Alam NEST, Sulaiman Salikin, dipenuhi dengan tanaman termasuk sayur terung, bendi dan sayur berdaun. Okey, ni disebabkan kita semua sekarang kan kena duduk kat rumah. Jadi banyak masa yang terluang ni diisi dengan macam-macam lah aktiviti. Antaranya yang kita sedia maklum kan ada aktiviti berkebun dan juga buat landscape rumah. Dan antara pokok yang popular sepanjang PKP ni, kita ada pokok lidah buaya, sirih gading, dan ni sebutannya macam mana Faiz? Dracaena. Bunyi macam Dracula Yes. Okey. Dan ini yang dikatakan pokok viral, pokok lidah jin atau pokok lidah mentua. Mudah dijaga. Kelebihan pokok lidah jin ni kita tahu dia menyerap pencemaran udara, kaya dengan oksigen. Lepas tu ada bau khas yang boleh membuatkan terapi menghilangkan
stres berjumpa dengan Faiz pagi ni. Yo. Bahaya tu. Seorang ahli kimia pula, ni Hafni nak bagi tahu, Dr. Fatimah Salim melahirkan kebimbangan penyimpanan pokok di dalam rumah lebih-lebih lagi jika ia ditanam dalam bekas menggunakan tanah yang boleh membiakkan mikroorganisma seterusnya menjejaskan kesihatan golongan tertentu. Pusat Racun Negara juga menasihati orang ramai terutama jika mempunyai anak kecil agar berwaspada kerana pokok tersebut mengandungi bahan aktif dikenali sebagai saponin yang boleh menyebabkan gejala ringan seperti muntah, cerit-berit dan ruam kalau budak tu ambil dan makan. Bahaya Yes, tapi menanam kan, boleh. Tapi kena buat research ataupun study dulu nak tahu kebaikan dan kemudaratan yang akan dibawa. Itu yang kita nak cerita hari ni ni. Yes. Pokok kat tengah ni bukan biasa-biasa. Ini pokok yang kita nak belajar kejap lagi. Tapi kita cakap, bila ada permulaan tu kita kena tenang-tenang dulu, kena santai-santai dulu. Jangan terus bagi semua yang berberat. Hirup yang udara berberat dulu. kejap lagi kita bagi. Sekarang kita relax dulu. Kembali lepas ni kita nak belajar pasal landscape hari ni. Betul. Puan-puan sekalian semua. Oi, macam berniaga. Bukan, memang. Kita nak kena bagi tahu ni. Oh, ya. Ini hari ni kita buka kelas. Hari ni kelas kita nak belajar landscape. Jadi pastikan ada nota untuk kita tulis nanti. Pen dan kertas kena sediakan. Sebab pakar yang akan bercerita pasal landscape ni hari ni adalah Azri. Azri Faiz. Bukan Azri Faiz. Bukan Azri Faiz. Azri lain. Azri lain. Azri juga. Azri juga. Oh. Tapi depan dia adalah dia punya pangkat tu, landscape architect. Landscape architect. Bukan Azri yang ini. Fazami. Bukan ada Azri yang lain. Ini dia landscape. Hai, apa khabar? Apa khabar Azri? Jadi pagi ni kita ada dua Azri, tapi satu Azri akan belajar, satu Azri akan mengajar. Betul. Okey. Pasal landscape ni. Kadang-kadang kalau kita cakap nak panggil landscape architect Azri ke macam mana? Panggil Azri. Pakai Azri pun boleh. je. Okey. Okey Azri, kalau kita cakap pasal landscape ni kalau kita lah orang-orang yang mungkin tak tahu kan, kalau saya pun dengar pasal landscape, kita tahu landscape ni mungkin dekat laman rumah kita tengok. Landscape ni mungkin depan pejabat orang buat design Ya, kan. betul. Tapi sebenarnya maksud landscape tu apa? Okey, apa khabar semua? Sebenarnya macam ni. Alhamdulillah. Belum Okey, breakfast lagi. okey, landscape ni sebenarnya sebenarnya apa yang kita tengok di luar, okey. Seperti unsur-unsur alam, ada gunung, sungai, apa benda tu semua ialah sebahagian daripada landscape. Okey. Sama ada ialah semula jadi ataupun buatan manusia. So apa saja yang kita tengok di luar, tu adalah sebahagian daripada landscape. Di luar tu kita nak fahamkan, di luar tu maksudnya di luar rumah. Di luar rumah, persekitaran rumah, sekeliling kawasan mana kita duduk kat sini. Okey, apa yang kita nampak ni ialah landscape kita lah. Tapi ni di dalam studio. Ya, tapi kita ada juga elemen. Oh, Elemen okey, landscape. okey. Elemen dia ada sama ada semula jadi ataupun buatan manusia. Semula jadi maknanya pokok-pokok, sungai, bukit bukau dan sebagainya lah. So kalau buatan manusia, ni macam meja ni, kerusi. Oh, ini pun kira landscape? Kira part of the Okey, landscape okey, element okey, juga okey. sebenarnya. Faham. Itu yang kita nak bagi tahu kat semua orang hari ni, apa itu landscape dan macam mana kita boleh menggalakkan lagi orang dan memahami apa itu landscape sebenarnya. Yelah, kalau landscape kita cantik Faiz, kita balik rumah tak masuk rumah lagi, duduk kat luar. Berjam-jam nak tengok, besok nak tambah air inilah, air terjun kat sini. Ikan tak sadar. Betul lah macam tu kan. Saya fikir. Wah, itu saya rasa untuk hari pertama, hari kedua, ketiga dah biasa lah. Orang ada seni ni memang dia hari-hari akan tengok benda yang sama. Boleh macam. Cik Azri ni, letak pokok kat tengah tu je tadi. Daripada pagi dia standby. Serius lah. Sesuai. Dia sebenarnya sikit. ini benda yang susah sebab bila kita nak buat orang rasa teruja kali pertama untuk masuk suatu ruangan. Cuma kat sini ada dia hardscape, softscape, modern traditional lah. Boleh terangkan tentang tu. Okey, sebenarnya macam ni. Okey, kalau kita cakap pasal landscape, sebenarnya ramai orang cakap landscape ni tanam pokok. Kan? Itulah yang mudah faham. Sebenarnya landscape bukan tanam pokok aja. Kita sebenarnya macam khalifah lah untuk menjaga persekitaran bumi kita. Macam mana kita nak tebang pokok, kita nak tanam pokok, kita nak mengindahkan lagi, semua tu ada elemen-elemen yang membantu dalam kita menyusun atur pokok-pokok ni semua. So ada banyaklah, kita kena tengok matahari dekat mana, angin dekat mana, dia mengganggu ke cahaya, semua tu circulation, pergerakan kita dekat mana, semua tu. Kita bukan pergi je kedai nampak pokok ni cantik, bawa balik, letak. Lepas tu tak sampai seminggu pokok tu pun dah layu. Betul. Sebab apa? Kita kena tahu cara nak siram pokok tu. Pokok ni Terasa pula siram dia
berapa kali sehari. Pokok ni berapa kali sehari. Masing-masing ada ciri-ciri dia. Banyak benda kalau nak cerita memang tak akan habis lah. Tapi kalau kita nak cakap pasal tema landscape. Okey, sebenarnya macam ni. Dia macam fashion juga. Okey, kalau kita pergi ke negara-negara luar ni kan. Ini contoh-contoh landscape juga lah ya, betul. walaupun Tapi, batu. Okey, ini ada sampel-sampel yang kita tunjuk. Walaupun ni apa yang kita nampak macam dekat luar negara kan. Betul. Tapi ni semua ni di Malaysia. Oh ya. Ini adalah konsep-konsep yang kita terapkan, kita cuba terapkan. Kalau macam rumah tu ialah reka bentuk dia macam Mediterranean. So kita ada landscape style dia Mediterranean look. Kalau Japanese macam mana? Kalau Balinese macam mana? Contemporary tropical macam mana? Masing-masing ada dia punya kriteria dia yang tertentu. Yang berbeza kan. Yes. Okey, jadi hari ni kita punya pemahaman tu kita nak belajar kalau boleh dua benda dulu. Kita nak fahamkan yang landscape modern, landscape tradisional tu. Macam mana tu? Faham. Okey, kalau landscape tradisional, okey, selalunya macam kalau kita di luar bandar kan. Sebelum ni kalau kita di kampung-kampung kan, bila kita bangun pagi, kita buka tingkap rumah kita tu kan, apa yang kita nampak dulu? Pokok rambutan hijau. Hijau. Kalau rumah dekat tepi sawah padi kan. Betul lah nampak hijau. Kalau rumah kat tepi sawah padi, perubahan color sawah padi itu pun memainkan peranan juga as part of the landscape features. So kalau di kampung kita ada orang macam dekat dapur, dia akan tanam pokok-pokok yang akan digunakan untuk masak. Macam serai, kunyit, cili, apa benda semua. Itu part of the landscape sebenarnya. Cuma sekarang ni kita macam kita hanya tanam pokok ornamental sahaja. Pokok-pokok yang kita nampak daun. Ornamental? Ornamental. Maknanya pokok-pokok hiasan sahaja. Macam mana sebut tu? Ornamentals. Ornamental. Itu English dia lah. Ya, Ornamental. pokok-pokok hiasan. Owner dia ada problem lah mental. Jangan buat. Kan? So pokok-pokok hiasan. Sebenarnya ada banyak lagi jenis-jenis pokok herbal, pokok-pokok tumbuhan yang kita boleh gunakan untuk ubat, untuk makan dan sebagainya. So itu adalah landscape tradisional lah. Okey, maksudnya tradisional ni dia lebih kepada tumbuhan-tumbuhan yang kita boleh pakai. Betul. Yang ada Boleh pakai. kegunaan. Yes, ada kegunaan dan sebagainya. Dan elemen dia ialah kita ada kayu kan, sesuai dengan cara hidup Melayu kita lah. Duduk di kampung macam mana, kalau dekat depan rumah tu ada macam tempayan, kan. So benda tu sebenarnya ada kriteria dan ciri-ciri dia. Okey. So bila kita dah berubah ke zaman moden, orang akan macam nak cepat. Semua nak cepat kan. Dah tak ada dah lagi nak tanam pokok, nak tunggu pokok tu berbuah, nak tunggu cili kan. Kita pergi je pasar, betul kan? Betul. So benda-benda macam tu berubah. Orang akan jadi lebih mudah. So bila benda tu berlaku, semua kita punya identiti tu kita lupakan lah. Dah macam dah tertinggal dah. Unless kalau kita memang duduk di kampung, kita akan rasa lagi lah macam mana dia punya landscape tradisional tu. Tapi tak salah kalau kita buat landscape moden juga kan. Ya, betul. Ada yang campur juga kan, moden dengan tradisional. betul juga kan. Cuma masalah dia sekarang ni, kita ni dah macam negara jiran kita Singapura. Banyak orang yang duduk di kawasan yang tinggi. Ya, betul. Jadi macam mana kita nak terapkan landscape tradisional tu? Sebab kalau kat kampung kita tahu ini semua Laman memang besar. ni kan. Yes. Macam-macam boleh Betul. letak. Dia macam ni. Dia sebenarnya kita kena tengok lifestyle juga. Sesuatu keluarga ataupun sebagainya. Kalau kita memang jenis yang memang kita suka dengan nature, kan, kita letak kayu setongkol kat situ pun dah nampak cantik. Betul. Tapi kalau kita memang jenis yang macam rushing, bekerja apa benda semua, you letaklah pokok ke apa ke pun, memang akan benda tu kira kita kata matilah kat situ kan. Tak dijaga, tak di-maintain. So kalau kita nak create balik benda-benda macam tradisional apa benda semua dekat bahagian rumah. Contoh kawasan apartmen kan tak ada, kira terhad. Betul. Tiada kawasan hijau apa benda kan. So kita boleh perkenalkan vertical garden, tumbuhan-tumbuhan yang dalam pots lah macam ni. Okey. Dalam pasu dan sebagainya. Kita boleh gunakanlah kawasan balkoni kita tu kan. Balkoni, kita hijaukan balkoni kita ajalah kan. Cuma pemilihan pokok tu penting sebab kawasan balkoni tu kecil. Betul. Kita tak bolehlah tanam pokok mangga ke, pokok buah ke apa kan. Kadang-kadang bukan apartmen je, even kawasan rumah teres pun orang akan tanam pokok yang besar kat dalam halaman rumah. Sebenarnya benda tu Tak salah sesuai, lah. ya ke? Ya. Sebab pokok-pokok buah ni dia akar dia tu sangat kuat. Dia macam menjala sebenarnya kan. Masuk bawah tanah. So masuk bawah tanah boleh rosakkan drainage, boleh rosakkan tiling dan sebagainya. Betul lah, betul. Kadang-kadang nampak dekat tengah-tengah longgang ada akar. Sebab tu akar kita pokok. kena faham pokok ni bila dia besar, maksimum size dia besar mana. Kita kena tahu tu dulu. Yes. Sebab dia ada kategori, dia ada shrub, ground covers,
trees, tall trees, semua tu ada kategori dia. Climbers. Jadi kalau lain. rumah atas angin ni kiranya yang bersesuaian ni, rumah atas angin ni, pokok-pokok yang kecil. Contoh kecil tanam lah. toge kan, kecil-kecil, senang. Jadi dia masih ada space untuk tumbuhan-tumbuhan lain. Betul lah. Toge, cactus. Tak apa, boleh guna untuk makan juga. Tapi antara banyak-banyak, kenapa tauge? Tak ada sebab senang. Dulu masa zaman sekolah kan kita buat pakai kacang jadi toge, senang nak tanam. Betul sebenarnya kan. Okey, macam konsep dan laman tu sebenarnya kan ada kena juga yang betul kan. Kadang-kadang betul. ada orang dia macam tak tahu, mungkin kurang ilmu kan, sekadar nak mencuba. Tiba-tiba macam tak kena. Kenapa kan nampak kat sini lain, tiba-tiba kat sini ada masuk lain pula kan. Kesilapan yang dibuat ialah landscape pemilihan tema yang dipilih ni tak sesuai dengan reka bentuk rumah tu sendiri. Contoh rumah Melayu kampung, lepas tu tiba-tiba dia nak buat English garden. Konsep tradisional Melayu tapi English garden. So macam kat mana English tu? Rumah ni rumah tradisional kan, tapi betul. kita nak tanam roses lah apa benda tu semua. Tu sebab tu pemilihan pokok tu penting, sangat-sangat penting. Setiap pokok tu ada dia punya climate dia sendiri. Okey, kalau macam kita ni memang hutan hujan tropika, memang kena tanam pokok tropikal lah, tropical plants lah. Kita janganlah bawa pokok-pokok pada luar ni, lepas tu kita tanam kat negara kita. So itu kira kategori dia exotic plants. Kita kena pilih native plants tu pokok yang berasal daripada negara kita sendiri. Tapi takut apa Cik Azri? Takut diorang cakap ini fusion. Fusion tradisional campur dengan English. Sekarang ni memang macam-macam. Tapi sebelum kita bercerita tentang lebih lanjut tentang landscape, ni antara landscape yang ada, tak salah saya, dia diberi nama aquaponic. Okey. Jadi jom kita saksikan. Apa tu? Nak tengok sikit. Selain menghias laman dengan tumbuhan dan bunga-bungaan, terdapat pelbagai cara menarik yang dapat membuahkan hasil seperti laman aquaponik milik Jan Newhoff ini. Aquaponik ni saya start dah sikit lebih kurang 6 ataupun 7 tahun. Mula-mula start sebagai hobi. So buat depan rumah just untuk sendiri punya consumption. Aquaponik ni dia campur cara basically dia campur hydroponic, which is satu cara untuk tanam sayur. Digunakan air. So dalam air ni dia ada nutrient. So in the case of aquaponic, selalunya mesti ada dua bahagian, ikan dengan sayur. And in English kita cakap it's a symbiotic relationship. Mana dekat bawah ni ikan kita bagi dia makan, and of course ada waste. So that waste kita jadikan baja. And sayur-sayur ni dia akan serap baja ni and hantar balik air bersih dekat ikan. So basically it's a circular system. And also kelebihan dia is sayur dia selalu flavor dia ataupun rasa dia lebih kuat and it's more noticeable. Walaupun dia orang beli sayur organik, dia orang tak berapa tahu sayur ni betul organik ke tidak. So dengan sistem aquaponik ni kita tanam dekat rumah sendiri, kita tahu memang organik, memang tak ada chemical. Kita ada sistem yang cantik sikit. So ada sistem fokus dia macam sistem ni fokus dia memang purely production. So sistem ni dalam 220 pokok boleh masuk. Ikan antara 20 hingga 40 ekor ikan. And then kita ada juga sistem yang kecil sikit yang lebih cantik sikit ataupun lebih more untuk hiasan, but at the same time kita dapat hasil daripada sistem tu. But of course kalau kita campur, ada sayur yang daun merah, ada sayur yang daun hijau, ada sayur daun kuning, so bila kita campur-campur sayur tu agak cantik juga. It's a peace of mind for customers, and of course benda ni jadi hobi, so it can keep you busy weekend, ada kerja sikit. Ni leka, basically it's clay, sama dengan pasu. The same material, cuma dia kecil, and ni untuk akar sayur. So akar tu boleh pegang, tapi ni tak ada nutrient apa-apa. Dia neutral je. So benda ni memang kita recycle. The idea is kita nak impact yang agak baik untuk alam sekitar, anak pokok. And this one is tak salah saya ni sawi, tapi untuk semai agak senang juga. Kita letak leka, kita just tabur benih and dia akan naik sendiri. Kita develop satu bug spray yang selamat untuk sistem aquaponik yang tak ada racun, tak ada bahan kimia. So, it's a bug spray yang buat daripada essential oil dengan natural soap, maknanya sabun yang tak ada deterjen. Menarik kan? Selain dapat makan sayur-sayuran yang segar setiap hari, boleh juga mencantikkan laman dengan pelbagai jenis sayuran.
Alright, kalau sebentar tadi dengan Encik Azri kita dah cerita tentang jenis-jenis landscape apa semua kan. Dan sekarang ni kita masuk ke segmen DIY. Macam mana kita nak mereka sendiri bagaimana untuk mencantikkan kawasan rumah. Betul? Oh betul. Yes. Okey, selalu kan kalau kita tengok sekarang trend ni macam semua orang nak cepat apa benda semua kan. Sampai ke pasu pun kita pakai material yang special juga. Macam konsep-konsep hipster ni lah, macam cafe style apa benda semua. So okey, maybe Sufian boleh introducekan. Ni kita kena introduce dulu. Kita nak buat DIY ni untuk tema kita laman hipster ni. Kita ada bawa chef yang profesional hari ni, siap pakai apron. Nak masak Nak buat landscape pun pakai apron tau. Bukan aku takut kotor lah, kena tanam. Kita ada Sufian ni akan nak tunjukkan demo sikit kat kita sebab ikut konsep yang Encik Azri kata tadi. Sekarang ni zaman orang nak cepat semua benda. Jadi kita buat secara ringkas. Apa yang kita nak buat ni? So sekarang kita gunakan pasu konkrit yang dibuat handmade. So sekarang kita zaman moden sekarang semua nak hipster. Kan? Ikut trending. Ni kira macam yang tengah in lah sekarang hipster punya style. Hipster punya style. So kita tunjuk contoh nak tanam, just masukkan tanah. Ni tanah biasa ataupun Ni tanah campuran. Dia dah campur dengan kompos, dia campur apa macam sabut sekali dekat dalam ni. Nak selit sikit pasal tanah campuran ni lah. Kalau mungkin untuk orang untuk kita ni yang bujang-bujang ni mungkin tak faham. Tanah campuran tu sebenarnya macam mana Tanah dia campuran. ada campuran Dia ada nisbah. jenis-jenis tanah Dia ada nisbah nisbah ada. campuran dia. Okey, contoh kalau kita nak buat campuran tu nisbah satu. Maknanya pasir campur dengan tanah gambut ke ataupun dengan kompos. So satu baru kita gaul betul-betul dan kita jadikan tu sebagai kita punya medium lah. Medium tanaman. Baru kita masuk ke dalam pasu. Okey, itulah orang cakap tanah campuran Tanah yang dicampur Kalau mengikut kita nisbah tanah tertentu. korek dekat belakang rumah tu tak kira tanah campuran Itu belum bercampur lagi. Belum bercampur lagi. Okey, dan sekarang ni yang diletakkan tu apa? Sabut kelapa. Ini sabut untuk kita cover. Kadang-kadang Ini dalam nama rumah dia kan. sungkupan. Dalam rumah kan kalau boleh tak nak ada tanah kan. So bila kita taruh sabut ni, tanah tu tak adalah terkeluar. Boleh Dia macam disiram. protection untuk pasu tu. Kiranya sekarang ni Sufian, kiranya Ya, yang kita saya. buat ni untuk pokok kita letak dalam rumah. Oh, pokok Ini hidup. pokok-pokok hidup kita taruh dalam rumah. Tapi kena ingat walaupun pokok ni pokok hidup, dia at least kena cahaya matahari juga. Kadang-kadang bawa kena juga. keluar kan. Ya, Kita tak boleh taruh dekat dalam rumah saja. Macam ulangkan dia balik lah. Macam letak dia kat luar 2 hari, lepas tu masukkan balik. Kena tempat yang ada cahaya matahari jugalah. Macam banyak kerja pula tiba-tiba nak kena Kalau angkat. tanam pokok palma macam mana nak angkat agaknya? Tapi kalau orang yang minat ni lain. Dia boleh angkat pokok palma tu. Dia angkat kot palma. Panggil backho So lah. kalau Panggil misalnya backho. kita jarang siram pokok kan, dengan ada sungkupan ni dia akan simpan air tu juga. Dia sabut kelapa ni kan dia menyerap, Dia menyerap, air kan. So dia akan macam retain the water tu supaya air tu kekal lama lah. Dia ada pelbagai fungsi lah sekarang. Dia Kira bukan daripada setakat tanah dia. nak letak untuk bagi supaya tanah tu tak terkeluar, tapi at the same time untuk preserve water dekat dalam tu Okey, juga. kira dia pun boleh menyiram pokok lah. Dalam masa mudah fahamnya. Gunakan Dia sabut melembabkan kelapa. tanah. Sebab kita nak cepat mudah kan. Letak ni, letak air banyak-banyak, okey, biar dia 2-3 hari. Macam itulah. Tak semestinya kena siram dia setiap hari. Tak. Itu silapnya. Kadang-kadang kita nampak pokok tu macam dah layu, kita letak air banyak. Tak. Dia ada cara dia. Ada cara dia. Dia ada cara dan teknik penyiraman yang betul. Okey, macam saya difahamkan bila kita nak menyiram pokok, kita kena orang kata pentingkan bahagian akar tu kan. Ya, betul. Tapi macam tadi kenapa Spray. spray area-area daun tu? Dia kadang-kadang pokok ni kita taruh dalam rumah untuk menyerap haba-haba, menyerap habuk-habuk yang ada di dalam rumah. So kita kena biasakan spray supaya habuk-habuk tu keluar dan dia dapat bernafas. Betul lah tu. Membersihkan pokok ni. Dia kiranya membersihkan lah. Tak adalah buat-buat tu melekat kan. Tapi nak fahamkan pasal konsep hipster ni kan dalam landscape ni kan. Memang sekarang yang kita tahu memang orang nak cepat apa semua. Tapi memang yang paling mudah, paling ringkas, paling banyak demand memang konsep hipster ni. Sekarang ni memang trending sekarang Kalau, ni lah. kalau ikutkan tu dia sejak bila ada sebenarnya konsep hipster? Sebab sebelum ni memang tak pernah ada kan. Dia sejak ni kafe-kafe ni banyak kan. Kafe-kafe ni banyak. Kafe hipster ni banyak. Jadi bila kalau kita tengok dia orang macam ada satu trend very raw industrial punya look. Betul. Ini concrete raw ni sebenarnya kalau sebelum ni semua pasu-pasu pakai seramik, pakai tanah liat. So sekarang pakai simen konkrit betul. Tapi Jadikan nak pasu. enhancekan dia kita bagi colour lah.
Itu semua Contoh DIY lah macam ni, kita buat ada sendiri. colour DIY sendiri. Macam yang ini kan. Macam ni. Dia dah ada design dia dekat situ. Dia ikut konsep apa yang ada dekat dalam Rumah satu tu lah. kawasan lah. Ini kita boleh pilih lah kan. Kita nak design macam mana pun kan memang ada lah. Okey, Kalau jadi kita nak raw macam ni lah. Ni raw maknanya natural look. Natural look. oh, tak ada apa-apa design, dia tak ada konkret apa-apa. saja. Oh, ni Konkret nampak lebih kalau industrial look. Yes. Bahasa Melayunya lebih kekilangan lah. Ya, betul. Kekilangan. Okey, cuma saya ada satu pertanyaan. Okey, benda ni dinamakan DIY. Maknanya kita buat benda ini sendiri. Ada tak ciri-ciri yang tertentu yang kita perlu ada dekat pasu ni? Contohnya kena ada lubang kat bawah ke? Oh yes ya. Itu kita kena ambil itu tahu kena jugalah. ada Kita kena ambil kira juga. Yang penting sebenarnya dia boleh simpan medium tanah tu. Dan juga ada air untuk keluar. Itu je sudah cukup kalau kita nak bentuk memanjang ke menegak ke. Itu terpulang pada kreativiti sendiri. Ada air boleh tu, keluar. kenapa air tu kena Okey, keluar? sebab dia macam ni, bila kita siram pokok, kadang-kadang bila dia terlebih air, akan jadi rosakkan pada akar. So bila ada lubang air keluar tu, weep hole tu, dia akan menyerap keluar dan kita letak satu lapik kaki itulah kat situ. Walaupun untuk tumbuhan tanaman dekat dalam rumah. Ya, betul. Oh, kena ada pasu berlubang juga. Ya, betul. sebab Kita nanti tak boleh menjejis kat bagi rumah. kalau pasu tu tak berlubang, nanti air tu akan menakung. Bila takung, akar tu akan reput. Akan lemas lah. Dia akan akar tu lemas. akan lemas dan dia akan rosak dekat daun, dia akan start layu dan mati. Dah mati. Itu nak fahamkan tu tau. Sebab kalau tanam dalam rumah berlubang, bila kita siram, dia turunlah ke Ada, lantai. kita ada jual dia punya lapik dia. Kalau Oh, dia ada benda lain lagi. Apa lapik dia. Ui, teknikal juga kan benda ni. Kena tahu tu. Cuma okey, sekarang ni kita ada kurang siram dan okey. kita ada terlebih siram. siram. So macam mana kita nak tahu kita siram dengan kuantiti yang betul, yang diperlukan oleh tumbuhan? Kita kena cakap dengan pokok tu. Saya pernah dengar juga tu orang cakap. Betul. Kita tanya. Kena cuba bercakap. Dia Kau kata ni kena- apalah masalah Pokok kena kau ni belai, kan? kena bercakap. Ya. Ada tangan orang tanam pokok tak hidup. Oh, itu ornamental tu lah kan. Kena cakap juga dengan dia. Kenapalah kau ni tak nak sihat. Macam tu lah. Kan? Saya sedang kena tipu tau. Saya kena tipu ni. Okey. Sekarang saya balik rumah saya bercakap dengan tumbuhan kan. Sebenarnya Dia bagi macam mengkonfuskan kita, Sebenarnya kita perlu ada ilmu sebenarnya. itu Kita yang perlu betul ada dia. ilmu untuk kita jaga pokok ni. Kita bukan beli je, kita nampak cactus lah, apalah, succulent, semua tu nampak cantik dekat kedai. Tapi bila kita buat balik, benda tu tak kekal lama. So kita kena ada ilmu. Sebelum kita beli, kita research lah dulu. Okey, ini macam mana cara. Kita Kesesuaian boleh dia. tanya orang yang jual tu juga. Okey, ni kesesuaian dia macam mana nak jaga, nak siram benda tu semua. Tu penting. Betul, itu kita kena tahulah. Macam contoh macam mana yes. pokok ni kan. Ya. Kita kena tahu nama dia, tak tahu nama lagi ni. Monstera. Monstera. Monstera ni lah ini pokok Monstera. kegilaan sekarang lah. Yang tengah trending tu. lah orang cakap. Oh, ni pun tengah trending juga. Ya. Tengah trending. Ingat Hefni je trending. Pokok pun trending tau. Jangan nak pantun lagi ke? Okey. Pokok Monstera. Ya, Monstera. Monstera ni memang pokok yang asalnya dari negara kita. Ya, betul. Cuma pokok ni dulu dia kalau kita tengok dia macam dekat dalam hutan. Tapi dia duduk di bahagian bawah. Bawah macam pokok-pokok besar. pokok yang redup. Dia akan menjalar kat batang-batang pokok besar tu semua. Okey, ni pokok menumpang lah ni. Yes, betul. Sebab tu dia senang hidup. Dia macam parasit lah style macam tu. Tapi bila dia sendiri dia akan berkembang dengan lebih besar. Ini pun jenis dia juga yang sama tapi kita panggil money plant tapi jenis yang besar, nampak dia macam melekat dekat batang tu kan. Ini Sama money je. plant? Ya, money plant tapi Kenapa dia ada saya punya money plant kat rumah kecil je? ni pun money plant juga. Ni yang kecil ni. Ni yang kecil. Dia ikut buku akaun. Kan? Akaun banyak. Besar lah. Besar daun dia. Jadi macam itu sebenarnya kita boleh bagi signal. Kalau orang datang tengok money plant kecil. Okay, tak berduit. Tak berduit. Okey. So macam itulah sebenarnya. And then kita kena pelbagaikan lah sebab pokok-pokok tropikal ni yang bagusnya kita memang tak ada bunga-bunga banyak. Ada bunga tapi kalau dalam rumah indoor plant selalu kita akan pilih pokok yang ada macam ni jenis tekstur dia yang berlainan. Macam ni dia tajam-tajam. Yang berlainan. Okey. Yang ni ada color hijau dan putih variegated kan. Yang ni lagi halus. So shape and color tu pun main peranan yang penting juga. Macam belakang tu jenjuang tu yang warna cordyline tu warna merah. So kita boleh mix and match lah. Tak adalah semua sama. Satu colour hijau, je. Satu colour je. Okey. betul. Sedikit nasihat Cik Azri mungkin untuk orang yang baru nak mula buat landscape ni kan, dah belajar si hipster ni.
Boleh kongsikan. Okey, sebenarnya apa pun kita perlu tahu cara untuk menjaga menjaga pokok tu, maintenance dan sebagainya. Kita tak boleh kita beli, kita letak, lepas tu kita biar je pokok tu hidup dengan sendirinya. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ini adalah benda hidup. So kita kena belai, kita jaga dia. Macam anak kita kan. Macam tu lah. Bila kau nak besar macam tu kita bela hamster kat rumah kura-kura kena jaga juga. Betul. Bela pokok juga. Cik Sofian, mungkin boleh kongsikan Instagram ke apa kalau orang nak bertanya lebih lanjut. Okey, kalau nak tahu pasal Concrete Pot ni, hipster ni, boleh follow IG kita Crete. KITECRETE. So dalam tu ada banyak contoh pasu-pasu yang kita dah colour-colour dan kita ada stand yang misal kata kalau kita nak taruh dekat atas meja boleh. Okey. Then concrete stand macam ni. Boleh follow dekat situ Ada so juga ni pun kita boleh panorama ubah-ubah. lam Ni So dalam tu semua ada lah. Semua ada. Panorama lam Instagram. Panorama alam. Alright, boleh follow dekat situ. Terima kasih Cik Azri dengan Sufian hari ini kongsikan dengan kita. Ni kita nak bagi ruang sebentar untuk upsell beauty. Silakan. Host. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anda bersama saya Sis Aida, founder Epsel, kopi yang dah 5 tahun berada di pasaran. Epsel Cafe bukan kopi-kopi biasa. Dahulu Epsel Cafe berada di farmasi-farmasi terpilih di seluruh Malaysia, terutamanya di kawasan utara sana. Okey, kini baru 1 tahun Epsel Cafe membuka Baru 1 tahun Epsel Cafe membuka peluang untuk ejen dan sudah ada hampir 15,000 orang ejen di seluruh Malaysia. Epsel Cafe bukan kopi biasa. Epsel Cafe dirumus khas oleh Sis Aida sendiri, pakar herba lulusan UPM. Epsel Cafe bukan kopi percampuran biasa. Epsel Cafe mempunyai gabungan 4 herba yang sangat-sangat baik untuk kesihatan badan. Epsel Cafe mempunyai gabungan herba yang sangat-sangat sempurna. Epsel Cafe dapat memberi anda tenaga, menghilangkan lesu-lesu badan, tahan lapar dan tahan mengantuk. Hari ini Sis nak ajak semua penonton-penonton kat luar sana, jom join Teen Agent bersama kami. Banyak sangat keistimewaannya. Antaranya anda bukan sekadar dapat untung runcit, tapi anda akan dapat gaji bulan setiap bulan bersama slip gaji yang diterima pakai oleh bank. Okey, dan juga reward pencapaian terbaik setiap bulan HQ sediakan. Malah ada duit tabung. Duit tabung boleh claim untuk hujung tahun. Epsel Cafe menyediakan marketing yang maha dahsyat. TV, billboard, radio dan banyak lagi yang Sis tak sempat nak cerita dekat sini. Okey, untuk info lanjut, layari epselcafe.com ataupun boleh WhatsApp nombor yang tertera di kaca televisyen anda sekarang. Tangkap gambar siap-siap, takut hilang nombor tu nanti. Okey, Epsel Cafe juga boleh daftar melalui ejen-ejen kami yang berdaftar di seluruh Malaysia. Okey, Epsel Cafe dapat memberi anda tenaga, menghilangkan lesu-lesu badan, tahan lapar dan tahan mengantuk. Rugi mana-mana yang tak grab peluang bersama Epsel Cafe kerana HQ guide anda habis-habisan. Ayuh tim Epsel, kita gegarkan Malaysia. Ayuh tim Epsel, kita buat sampai jadi. Ayuh tim Epsel, alang-alang celup berkasam, kita buat sampai dapat gaji yang kita nak. Okey, target gaji bulan setiap bulan. Okey, itu saja daripada Sis Aida. Salam sayang daripada Sis Aida. Maju Epsel untuk ke hadapan. Pek orang berhantu. Bye. Assalamualaikum. Itu dia Sis Aida. Hujung tu terkejut. Saya pun terkejut tu. Dia buat. Sebenarnya. Tapi semangat tu bagi kita kan. Dan memang kalau kita ikutkan kena dengan konsep macam kita dah cerita pasal landscape, kita ada herba dan sebenarnya ada macam-macam lagi kepada anda yang sedang membina minat untuk menanam pokok-pokok ni di rumah. Betul. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali sebentar lagi. Sambung cerita pasal landscape lepas ni. Creeper ni sangat istimewa kerana cara penebangan dia yang seakan-akan lompat di udara. Untuk memberikan spesies yang terbaik untuk pelindung rama-rama di luar sana. Restore setakat ni yang paling mahal saya buat lebih kurang 20,000 lebih lah. Condition dia cuma bagi kat saya body chassis, kita restore balik bagi jadi sebiji motor. Majalah 3, Isnin 9 malam.
pokok tu nama dia apa? Yang ni, Yang kita belajar tadi. lidah kura-kura. Lidah mak mentua yang mana? Lidah mak mertua yang... Lidah mak mentua yang awal-awal yang tadi kat nampak pokok paling kita jahat tu mana? Tu ni belakang kita ni lidah mak mentua. Tapi itulah nampak kita macam dah bijak sikit Dah Sebenarnya- tahu dah satu jenis pokok nama dia. Okey. Betul. Tapi tadi kita cerita pasal pokok, pasal landscape moden dan tradisional, kita sebenarnya nak tahu juga antara elemen-elemen yang perlu ada dalam landscape ni bila kita nak belajar kan. Contohnya? Contohnya macam kita mungkin ada elemen kita nak kena letak air terjun, mungkin. Kita tak tahu baru nak belajar ni. Tanya kita pula Tak ada, saya pun confused sebab dia punya subjek ni pecahan-pecahan dia sangat banyak. Ya. Dan saya pun rasanya baru celik mata lah tentang penanaman tumbuh-tumbuhan ni. Ingat senang je kan? Tapi sekarang ni kita bawa orang yang pakar lah akan terangkan pasal elemen dan aksesori dalam landscape. Kita ada Norliah Abdul Wahid atau kita panggil Olin lah Hello, Olin. Assalamualaikum. Silakan. Sila. Okey. Interesting. Okey, elemen dan juga aksesori bila kita cerita pasal landscape ni. Sebab tadi kita cerita pasal landscape tradisional, landscape moden, tapi Pasu bunga. elemen tu macam mana pula sebenarnya? Okey. Basically landscape ni kan macam tadi Azri dah cakap pasal dia punya traditional Modern, design. hipster. So apa yang ada dekat dalam tu macam selain daripada pokok-pokok ni, kalau landscape punya terms kita panggil soft landscape. Pokok-pokok tu soft Pokok-pokok soft landscape. Yang elemen ni mainly kepada hard landscape. Hard landscape macam pasu, sculptures. Lepas tu kita ada pergola, water feature, semua tu. Kan kalau kita pergi macam for example kalau you guys pergi dekat shopping mall for example, selalunya masuk-masuk dia ada punya signage, entrance statement dia tu. Those the elements, antara elemen yang kita ada dalam design kita. Okey, faham. Jadi daripada yang scale besar, scale kecil. Scale besar ni macam park tambah Tasik Perdana for example, scale besar. So elemen dia ada water body, besar punya. Lepas tu dia ada walkways, dan ada plaza. Itu pun walkway itu pun elemen dalam landscape juga. Itu elemen dalam landscape juga. Yang tempat massage kaki tu pun landscape juga. Itu landscape juga. Itu elemen hard landscape juga tu. Ada juga macam tempat-tempat nak push up, nak pull up. Ya, itu pun elemen je. Pandai lah tu. Nampak cepat belajar kita. Cepat belajar. Okey, cuma as a professional kan, sebagai pakar juga, apa sebenarnya untuk laman-laman kecil elemen yang perlu ada? Okey, untuk laman-laman yang kecil, sebab skala dia kecil. Contoh macam kita ada courtyard dekat dalam rumah, lepas tu entrance dekat rumah kita. So selalunya untuk kegunaan rumah, dia punya hardscape tak banyak sangat. Sebab masuk-masuk kita ada driveway. So maybe kita boleh letak macam entrance gateway nak masuk, pintu masuk tu, dia kira pintu gerbang kan kat rumah. Exactly. And then kita ada macam kita letaklah dekat entrance kita tu sama ada kita letak soft landscape ataupun hard landscape. Selalunya untuk rumah kita beratkan kepada kitanya gate. Lepas tu kita masuk sebab kita nak nampak cantik kan. So the element dia the gate, and then bila gate dah terbuka, kita dah masuk, and then you nampak kita letak sculpture ke, ataupun kita ada walkway sikit untuk kita nak masuk ke dalam rumah. So basically most of us are staying dekat terrace house. Jadi kawasan nak kita landscape kan tu tak banyak. Betul. Jadi kita tak boleh letak banyak-banyak sangat elemen hard. Dia jadi pack nanti Dia jadi kan. pack. Bagusnya kita macam sedikit tumbuh-tumbuhan, lepas tu kita buat turfing, and then ada benches or what not. Kalau kita ada lebih sikit bajet tu, kita letaklah water feature. Tapi kan Olin nak ceritakan sebenarnya kan, bila Olin cakap tadi jangan letak terlampau banyak apa semua. Kita bukan apa, ialah kita ni mungkin sebelum ni kita belum tahu lagi, belum berilmu lagi pasal landscape ni. Kena pula kalau pergi dekat shopping mall je nampak kedai-kedai yang jual barang-barang landscape ni sale. Ini nak beli, ni cantik, ini cantik, ini cantik. Ya, betul. Balik rumah tak tahu nak letak kat mana ni. Penuh je kita simpan tu. Betul. Jadi macam mana kita nak kenal pasti yang elemen yang sesuai untuk landscape kita tu? Okey, kalau macam tu, first of all kita kena tahu apa yang kita nak. Sebab memang konsep kita tu, apa yang kita nak. Katakanlah kita ni suka macam English garden for example. Jadi kita tahu kita nak letak kat luar benda tu kan. Jadi
kita tahu kita suka duduk kat luar ke ataupun kita nak buat pergola ke kan. Lepas tu itu yang elemen yang besar-besar sikit. Lepas tu yang macam pasu-pasu, itu yang selalu kalau kita pergi sale, itu yang selalu as a wife I always buy that. Kalau macam lelaki dia macam rational sikit kan. Tapi you kena tahu apa yang you nak. Kalau macam jangan lebih-lebih beli. Jadi konsep katakanlah you nak English konsep. Jadi you must make sure you ada pasu earn tu yang macam English look like. And then warna dia pun kena. Lepas tu you kenalah pilih selalunya English Garden ada lattices and what not. Tapi jangan lebih-lebih sangatlah. Kalau dah ada 3 elemen yang reflect, for example English ataupun kita nak buat macam Islamic Garden ke, 3 elemen tu dah cukup. Kalau lebih daripada 3 dah masuk 5, dah sesak. So dah banyak sangat ni. Dah banyak sangat. Sebab kalau kita nak cakap pasal konsep ni, makan masa lama juga. Tapi nak shortcut. Katakanlah kita nak buat Chinese Garden, for example. Chinese Garden is very macam spiritual. Dia banyak trim pokok, bonsai. Ya. Kalau kawasan kita kecil, cukup bonsai tu dah cukup dah. So the rest of the area keep it clean. Itu dah reflect Japanese or Chinese. Tak perlu nak banyak-banyak bonsai pada depan rumah sampai belakang. Tak payah. Itu tapi, nak meniaga. Tapi tengok Mana juga. tahu. Katakanlah kita suka, adanya suka landscape yang sesak-sesak. So it's very hard for us to see. It's very subjective. Maksudnya hujung-hujungnya ikut selera sendiri jugalah. At the end of the day it's like that. Betul lah. Yeah. Cuma tadi cerita pasal bajet. Kadang-kadang orang cerita tentang landscape ni kepada mereka yang mempunyai lebihan wang. Sebab tu dia boleh mencantikkan lagi daripada segi pandangan. Tapi kalau yang budgeted, macam kita-kita yang rakyat-rakyat marhain. Contohnya. Ya. Termasuk. Boleh tak bagi contoh-contoh yang minimal dan in the budget untuk mencantikkan lagi rumah? I reckon bila kita bercakap pasal bajet, first of all we must be very practical of what we wanted. Of course untuk kita nak buat landscape dekat taman, for example terrace house lah for example. Selalunya kita ada 10 by 20 kaki like that. Yang kita boleh tanam rumput, yang kita boleh tanam hedges for example. Lepas tu elemen-elemen hardscape yang tadi saya cakap nak pasu ke, nak sculpture, water feature ke. So kalau kita nak budget, selalunya first of all kita nak green, softscape ataupun kita nak hardscape. Softscape ni walaupun namanya softscape, softscape ni tumbuhan tumbuhan ya. Dia macam rumput dengan hedges, macam yang pokok-pokok kita nampak dekat studio ni. Yang ada ni kan. Agak mahal juga sebab satu pokok yang macam yang kecil tu dah RM50. The ficus yang bawah tu, yes. So kalau kita ada RM1,000, kita kena kiralah berapa banyak pokok yang kita nak. Kalau kita pergi Sungai Buloh, kita jadi gila kan? Yelah, kan? Sebab pokok banyak. Itu yang jadi masalah tu kan? Itu yang jadi masalah. Kita ada 1,000, lepas tu tengok-tengok dah jadi 2,000. Kita ada 500, dah tak muat dah. Lala ujung-ujung tak sesuai kan? Tak sesuai. Jadi kita kena tengok, the best thing to approach is konsep minimalis. The main thing is kita ada ground cover, which means kata laman kita tu 10 by 20 kaki. Kita rumputkan ke ataupun kita pakai slabs. Antara celah-celah tu kita letak rumput sebab kita kena maintenance free juga kan. Betul. Jadi kalau kita rumput dengan hedges dah cukup dah. And then ada satu bangku. And then satu pokok sebagai satu naungan. Jadi it would be nice lah kan. Itu dah okey dah tu. Dah cantik lah. Itu dah cantik lah kiranya. Kalau kita nak dalam skala yang kecil. Kalau kita cerita skala besar, that's a different. Lagi macam-macam boleh lah. Lain-lain macam. But even skala besar pun, kita akan zonekan kawasan tu. Tak semestinya kita boleh masuk semua. Jadi ada dekat mana you punya entrance, dekat mana zone yang nak duduk. So ada sitting dekat situ. So that's a kena totally faham lah, different kena story. faham kan konsep ni macam mana, kat mana laluan dia semua kena tahu kan. Tapi itu kalau rumah yang dekat atas tanah, kalau rumah dekat atas angin macam mana? Dia punya balcony tu boleh dijadikan juga letak aksesori ni semua. Oh Dragon yes, ball yes. ke apa boleh? Ialah rumah kondo atas angin. Atas angin lah tu, betul lah tu. Kan, balcony. I think kalau macam dekat
balcony, Letak benda yang simple-simple. benda simple-simple semua dalam pots. Supaya senang nak jaga. Senang dalam nak pot tu. jaga. Tapi sekarang ni landscape dekat balcony mainly yang atau semenjak CMCO ni ramai yang tanam sayur dekat balcony. Saya dah cakap dah. Tauge. Betul. Sayur. Saya setuju. Tauge tak tanam kat balcony. Oh, ya? Tauge sebab kita kena simpan dekat dalam dapur Ke kita. dapur, salah pokok. Dia salah pokok. Apa ni, Hafiz? Okeylah. Tapi sebenarnya kalau kita nak cerita pasal benda ni, banyak kita boleh belajar, banyak kita nak Yes. tahu. Tapi Yes. sebelum kita sambung lagi belajar pasal benda ni, sebelum tu kita cakap terima kasih dulu Olin yang kongsi dengan kita pasal no elemen worries. dan aksesoris. No Sebab worries. kita nak sambung tengok satu meeting yang kita dah sediakan ni. Yes, tentang pasal landscape. laman menawan ni. Betul. Okey. Imej kediaman yang cantik bukan hanya terletak pada seni bina bangunan sahaja. Laman yang dipenuhi unsur kehijauan juga antara faktor yang perlu diberi perhatian. Bagi selebriti terkenal Maria Tunku Sabri dan suami, lanskap yang cantik semestinya memberi ketenangan buat seisi keluarga. Konsep idea landscape rumah saya ni, saya sebenarnya mendapat buah fikiran daripada banyak tempat lah. Tapi pasal rumah saya ni konsep moden, saya mahu di luarnya lebih kehijauan. So memang dapat buah fikiran daripada ahli-ahli landscape pun ada dan juga daripada buku-buku kan. Dan kita tengok mana yang sesuai dengan rumah kita lah kan. Masa perancangan buat landscape ni memang ada orang kata requirement daripada Kak Maria lah. So requirement dia yang dia nak macam pokok-pokok yang birds of paradise ni. Itu dia kata wajib kena ada. Birds of Paradise ni bunga dia memang sangat-sangat cantik. Kita boleh gunting dan kita boleh jadi juga bahan hiasan untuk dekat dalam rumah. Jadi bila-bila orang datang ke, saya just gunting, letak dalam pasu tinggi, dah cantik dah dalam rumah. Dan yang penting, kawasan dekat luar rumah kita, kalau nampak daripada balkoni bilik saya, sejuk mata memandang. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Yang itu yang kita nak. Di halaman rumah pasangan ini bukan hanya terdapat pokok hiasan sahaja. Malah, pokok buah-buahan seperti durian, pisang dan buah mata kucing juga menjadi pilihan untuk mengisi ruang di belakang rumah. Saya sukakan kehijauan. Bila kehijauan tu memberikan saya ketenangan. Bangun pagi, berjalan dekat bawah ni, berjalan di atas, saya nak tengok hijau je. Orang tua-tua pun kata kalau kita tengok hijau, insya-Allah mata kita pun akan elok, akan sentiasa orang kata cerah. Dan selain daripada itu, kita menghirup udara yang sangat nyaman. Walaupun taman kita ni tak berapa nak besar, tapi alhamdulillah lah ya, kita dapat rasakan dia punya udara tu yang sangat bersih, terutamanya di waktu pagi dan juga petang. Saya nak sarankan supaya timbulkan minat untuk ada greeneries dekat dalam rumah dan juga dekat luar rumah. Sebab ia akan memberikan anda satu feeling ataupun perasaan yang lain daripada yang lain. Ya, walaupun anda duduk bukan di landed house, landed property di atas tanah, anda duduk dekat apartmen ke, dekat kondo ke, kehijauan tu sangat-sangat penting ya. Kena timbulkan semangat tu, kena ada semangat untuk melebihkan kehijauan dalam kehidupan kita seharian bermula dari rumah. Sebab bagi saya memang sangat penting pokok ini ya. Tak gitu sayang? Betul. Nampak cantik betul. Tapi kita punya studio pun dah saing-saing dah tu. Dengan rumah kak kita tu. Faiz. Kenapa tu? Ambil oksigen. Orang kata tumbuh-tumbuhan ni membekalkan oksigen. Ambil oksigen macam itu? Tak tahulah, saya rasa lah. Yelah, macam memanglah segar tumbuh-tumbuhan ni bagi oksigen macam tu. Tapi bukannya gayanya kita nak kena tutup kat muka macam tu. Tak boleh. Tidaklah. Takut bila buat macam tu, takut angin lain yang keluar nanti. Okey. Dah cerita pasal landscape moden, tradisional. Dah cerita pasal aksesoris, elemen yang perlu ada dalam landscape. Sekarang ni ada lagi. Pemilihan. Benda paling penting sekali kita nak cerita ni. Bersama pokok. dengan landscape architect Muhammad Daniel Iman. Apa khabar Daniel? Selamat pagi. Silakan berada di tengah. Sekarang ni kita nak bercerita pasal apa, Pak Is? Tentang pemilihan. Yang Pemilihan sesuai. apa? Pemilihan bunga-bunga, pemilihan pokok-pokok. Cuma saya ada satu soalan dan soalan ni kena jawab sekarang juga Daniel. Okey, selalu kita akan pergi ke tempat-tempat yang sejuk di atas bukit. Macam Malam nak cakap apa? Macam soalan nak bagi orang nervous ni. Macam susah saya. Dia tempat-tempat yang cuaca sejuk lah Okey, di okey, Malaysia. okey. Tapi bila kita bawa balik je mati. Kita bawa balik je mati. So adakah pemilihan kita salah ataupun kita yang tak pandai jaga sebenarnya? Dua-dua.
Dua-dua. Sebab kalau tengok muka nampak memang selalu salah. Tak, sebenarnya pokok ni setiap pokok ni dia ada suasana dia yang berbeza, keperluan dia yang berbeza. Macam contoh pokok yang ini, pokok yang itu, pokok yang itu. Dia semua lain-lain. Jadi kalau kita nak pilih pokok ni, kita kena mula-mula faham, tahu dia punya background, nama dia, jenis dia. Sebab macam orang, kita tak semua suka minum air yang sama, makan benda yang sama. Betul. Duduk dalam cuaca sejuk ke panas ke. So all of this kita kena tahu. So contoh macam pokok yang ini, dia lebih sesuai dalam redup. Okey. Jadi kalau kita tanam dia dekat luar, dia mungkin chance dia tak berapa. Tak boleh nak survive. Jadi kita tuang air banyak mana lah pun, dia takkan sesuai macam itu. Lepas tu ada macam pokok yang macam yang ni kita panggil Calathea makoyana dalam bahasa saintifik dia. Calathea makoyana, okey. Dalam bahasa yang Hunters. dalam bahasa yang senang fahamnya, kita panggil pokok apa? Saya tak tahu. Memang pakai nama saintifik. Saya banyak pakai nama saintifik. Ini Calathea dieffenbachia, ficus, lepas tu yang itu macam-macam lah nama-nama dia kan, philodendron dan sebagainya. So kalau kita tahu dia punya jenis dia, background dia, jadi kita boleh jaga dia dengan baik. That's why macam tadi Olin kata, sebelum kita pergi beli pokok tu, kita kena faham. Selain daripada konsep, kita kena tahu pokok yang kita nak pakai ni dia punya kesesuaian dia dengan environment kita. Kita ada dalam tanah ke, dalam pasu ke, dekat dalam rumah ke, dekat luar ke. So semua kita kena tahu. So kebanyakan pokok yang kita tengok dekat sini, kebanyakannya adalah pokok yang memang orang tanam dalam rumah. Indoor. So dia boleh survive. Dan adanya dia orang dah memang acclimatize untuk suasana dalam rumah. Tapi still kita kena hati-hati kalau macam kita tanam pokok. Contohnya macam pokok ni. Dia senang tumbuh. Ini nama dia liquala. Dia senang tumbuh. Tapi kalau kita taruh di bawah aircon, expose terlampau lama, so dia akan macam kecut lah. Dia akan mati-mati. Tak sesuai dia tak tempat sesuai. tu. Jadi kita kena faham benda-benda ni semua. Tapi itulah nak tahu juga Daniel, macam kenapa pentingnya kita kena tahu pokok ni sesuai tak dengan cuaca kita, selain daripada suhu, tempat, panas apa semua, dari segi konsepnya kan. Ada main peranan juga ke pemilihan Ada ni? mainkan peranan. Pertamanya sekali, kalau kita tahu macam dalam konsep landscape, kita ada macam-macam jenis konsep landscape kan. Kita ada yang ada orang kata dia nak formal, dia nak organic, macam konsep begitu, ada yang tropical. Jadi kita cuba tengok dulu. Kalau kita tak ada background landscape, kita boleh tengok dulu mungkin dalam buku-buku gambar-gambar. Kalau macam English dia buat macam mana, kalau tropical dia buat macam mana kan. Jadi bila kita tengok, lepas tu saya nasihatkan kita belajar pokok tu. Contoh bila kita tengok dalam satu gambar, tropical landscape macam Bali, dia banyak pakai palm, dia banyak pakai pokok macam ni kan. Betul. Lepas tu kita tengok dalam gambar, kita tengok dalam internet, pokok ni apa kesesuaian dia, sekian. Jangan terus beli. Dah tahu, lepas tu baru kita beli dan Pergi tanam. cari. Dengan arti kata lain, kalau pergi ke tempat sejuk, jangan beli. Dia tak mungkin akan hidup di bawah. Sebab bawah panas. Melainkan aircon indoor lah, 24 jam. mungkin indoor lah kan. Tapi kalau pasal konsep pun sama juga. Kalau kita nak buat konsep kita punya Zen Garden kan, tiba-tiba pokok kita letak pokok yang tak sesuai pun tak kena juga kan. Daripada segi tumbuhan-tumbuhan liar pula, ada tak jenis-jenis yang kita boleh ambil dan kita jadikan sebagai salah satu elemen dalam kita punya rumah? Boleh, itu lebih baik kalau macam kita adalah halaman rumah kita zaman dulu, kita ada macam pokok senduduk, pokok kemunting. Saya suka pokok-pokok macam ini. Pokok-pokok ni dia tumbuh liar. Dekat kampung-kampung kita banyak. Contohnya pokok-pokok liar ni kita tengok ni kan. Ini sebenarnya dalam semak-semak kita je. Ini senduduk. Ini senduduk tadi? Senduduk. Buah dia boleh makan. Boleh makan. Yang ini pokok lain. Yang ini pokok yang ni. Yang bunga tadi ke senduduk? Bunga tadi senduduk. Okay. Yang ini kita panggil, dia macam timun kecil lah. Orang buat ubat, ada buat sayur. Ini kemunting. Rasa dia macam blueberry. Okey. Ini pun boleh makan. Ini semua boleh makan. Ini apa tu, orang panggil Barbados cherry. Jadi macam mana kita nak ambil tanaman-tanaman liar ni untuk dibawa ke sini? Kita just patahkan ranting ataupun kita take the whole thing? Pokok ni yang kalau macam gini sesuai kita ambil daripada akar dia. Lepas tu kalau boleh kita ambil sikit daripada tanah tempat yang kita ambil dia tu. Kena juga. Lepas tu kita masuk dekat dalam pot dan kita kena acclimatize dia dulu. Kita tak boleh terus-terus macam tanam dia dengan akar-akar dia kita tanam. Ada pokok boleh tumbuh, ada pokok tak boleh tumbuh. Yang biasa yang senang tumbuh ni jenis herbaceous. Herbaceous ni dia yang macam lembut lah. Macam contoh ni yang ini kan. Dia herbaceous. Ini nama dia apa tadi Daniel? Yang ini alamak saya dah terlupa. Tapi yang itu dieffenbachia. Ini saya agak-agak dieffenbachia lah, tak semua. Lebih kurang kan. Ini dieffenbachia. Jadi yang jenis herbaceous semua pakai nama saintifik ni. Oh ya. Alamak. Apa tu? Tak, saya pakai nama saintifik. Jadi kalau kita pakai nama tak apa kita belajar. herbaceous ni kita boleh tanam dia dengan apa tu
kita ambil sikit je anak dia, kita boleh tanam. Yang ni senang tumbuh. Kita potong sikit, boleh tanam balik dan dia akan tumbuh baru. Macam yang ini pun kita boleh potong dia, cantas dia, kita cucuk, dia boleh Ini tumbuhan-tumbuhan yang tak perlu kita dengan akar sekali ambil. Tapi kalau macam ini kena. Dia macam dia dah besar, ni kita kena. So kita kena tengok jugalah. That's why saya kata tadi kita kena banyakkan mempelajari tentang pokok-pokok ni, kita kena faham latar belakang dia, kesesuaian dia, baru kita tanam macam tu. Daniel, macam Daniel cakap tadi, kalau contoh pokok kita yang pokok tumbuhan liar ni kan, kita nak ambil dengan akar-akar dia, dengan tanah dia sekali kan. Tapi kalau contoh pokok tu adalah pokok yang besar, macam mana? Takkan kita nak bawa balik macam itu kan? Tidak. Yang itu pokok yang besar biasanya kita pakai dalam kawasan pembangunan besar contohnya. Macam contoh saya sendiri, kita buat banyak transplanting. So transplanting ni macam kita akan gali dia punya akar sekeliling dia ni, kita panggil trenching. So trenching tu kita dah gali, lepas tu kita wrap macam dia gini, punya root ball. Macam gini. So alat tu kita panggil Big John. Yang ini dia akan cangkup dan dia akan angkat. Big John? Tadi yang dia macam cangkup tadi kan. So yang kita kena wrap root ball dia, kita kena angkat dia dengan crane, lepas tu tanam dia dekat dalam tempat dia yang baru. So yang ini pokok-pokok macam ni yang jenis besar lah, ni kita panggil transplantation. Maksudnya pokok tu memang pokok yang dah besar, memang dah sihat ambil, bukannya yang daripada kecil lagi? Boleh dua-dua, tetapi kalau macam yang besar, proses dia macam tadi kita tengok ni lah. Maksudnya kita kena trench dia dulu, dan trenching tu kadang-kadang dia ambil masa. Ada pokok yang 42 hari, ada pokok yang boleh instant. Jadi kita kena kenal. Kebanyakan pokok yang lebih sihat adalah kalau kita biarkan dia melalui proses hardening. Hardening tu akar dia dah stable, baru kita pindahkan. So biasanya sebulan ke atas. Maksudnya kita kalau boleh jangan korek, terus pindah. Okey. So Daniel, kita faham yang landscape ni banyak mencantikkan mata kita. Ya. Tapi sebenarnya landscape ni dia maybe lebih daripada itu. Mungkin untuk kesihatan ke apa, ada tak ciri-ciri yang boleh yang kita buat untuk macam contohnya yang tak sihat? Nak bagi sihat lah sikit. Okey, dia ada dua fungsi. Satu, tanam tongkat ali ni. Macam tongkat ali tu kita makan. Itu kita intake. Itu kita ini intake. just letak pun kita dah sihat. Itu kita panggil therapeutic effect. Jadi pokok-pokok ni dia dapat, macam kita kata tadi, dia bagikan oksigen. Lepas tu ada pokok yang keluarkan bau wangi. So benda-benda macam ini dia dapat memberikan efek yang positif pada kita punya psychological factor kan. Jadi kita boleh jadi lebih sihat, lebih tenang. So ini kita panggil therapeutic effect. Dia bukan intake, tapi dia persekitaran. Dia wujudkan persekitaran. Antara contohnya? Contoh macam bunga melur, bunga ros, bunga-bunga yang mengeluarkan bau. Kalau yang paling senang sekarang orang banyak tanam, kita panggil dalam bahasa saintifik dia muraya. Muraya? Bunga raya. Bukanlah muraya. Muraya? Yes. Itu yang keluarkan bau yang wangi. Dia sangat wangi. Kalau malam-malam orang bau ingat hantu. Dia terapeutik ni, contoh macam kita pakai kat rumah tu yang bau-bau wangi-wangi lavender ke apa semua macam itu. Macam tu. So dia ada mengeluarkan bau-bau. So pokok-pokok macam ini dia relax kan. Tapi macam contoh yang boleh dimakan pula, contohnya macam tongkat ali, ada selain daripada tu yang untuk dijadikan landscape bersesuaian. Banyak ada macam contoh bedu ular, ni pokok yang kita petik daun dia, kita masuk dalam air panas minum untuk kurangkan tekanan darah, bintal wali. Ini semua pokok yang digunakan dalam perubatan tradisional. Macam senduduk tadi pun orang ada ambil akar dia, orang gunakan di dalam pelbagai-bagai pengubatan, pokok susun nabi. Kebanyakan pokok-pokok ni kita dekat semak-semak kita jalan kita jumpa. Ini kita boleh pakai balik semula. Pokok buah-buahan tak sesuai untuk landscape. Bersesuaian ikut pada konsep apa yang kita nak. Mangga kita letak. Boleh, tapi kena tengok pada konsep kita lah. Okey, bukan semua yang boleh. Penting jangan langgar konsep kita lah. Lagi satu, masa dia tu penting sebab tak semua pokok tumbuh pada kadar masa yang sama. Macam manggis ni dia sangat-sangat lama. Kita tanam sekarang, cucit tak tentu boleh makan lagi. Betul. Ini untuk keturunan kita ni nanti. Cucu kita dia rasa je. So nanti Daniel nak cerita tentang awareness yang patut mereka di luar sana tahu. Okey. Sebenarnya dalam bidang landscape ni, kita bukan sahaja buat untuk tanam-tanaman di taman ataupun di rumah, tetapi dia mencangkupi satu bidang yang lebih besar dalam kawasan perbandaran untuk membuatkan keserasian dan kawasan bandar yang harmonis dan juga untuk pelestarian alam sekitar. Jadi itulah jadi salah satu fungsi yang lebih besar untuk landscape juga. Terima kasih Daniel kerana sudi berkongsi pengalaman dan nama-nama yang begitu susah. Nanti nak tahu nama dia apa? Tak, ini saya tak nak tahu. Saya cuma sekarang ni saya ingat Muraya. Muraya. Okey, tak apalah, at least dapatlah satu hafal. Betul. Okey, kita sekarang nak bagi laluan ni untuk Health Natural ni, ada benda nak dikongsikan. Silakan.
Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini korang bersama dengan saya, Kak Perez, mesra dikenali dengan nama Kak Perez, dan sebelah saya kita ada leader Herb, okey, daripada Johor, Ayin. Hai, selamat pagi semua. Okey, hari ini kami akan bercakap pasal produk Herb Natural. Yes, betul Perez, betul. Okey, produk Herb Natural ni merupakan salah satu produk lokal yang berasaskan natural ingredient. Yes, betul. Natural ingredient ni sangat penting sebab kita dah tak nak dengar dah skin kita rosak, skin kita jadi tak elok. Okey, jadi produk Herb ni mula dilancarkan di Dubai dulu. Kita tembus pasaran Dubai and then sekarang kita dah hampir 3 tahun bertapak di Malaysia. Kita fokuskan kepada natural ingredient, produk yang selamat. Sesuai untuk pelbagai peringkat umur. Semua peringkat umur. Okey, sekarang apa yang tengah trending sekarang dekat Malaysia, Malaysia Ching Skin Herb. Yes. Okey, apa tu Malaysia Okey, Ching Malaysian Ching Skin Herb ni dia memfokuskan kulit yang sihat. Dia memfokuskan kita punya skin glow daripada dalam. Maknanya sihat tanpa foundation, tanpa barang dekat atas muka. Makeup yang tebal lah, yes, tanpa makeup betul, yang Perez, tebal. Betul. Herb ni sendiri, Kak Perez nak share, Herb sendiri memperkenalkan teknik double cleanser method yang terkenal di Korea dan Jepun yang berabad lamanya. Dan sekarang kita ada dome, double orange. Kita guna teknik yang dome. sangat sesuai untuk membuang korang punya dead skin, mengecutkan jerawat, memudarkan jeragat yang penting. Okey, macam Herb sendiri dia bila kita dah pakai produk Herb ni, korang insya-Allah kulit akan lebih sihat and then less makeup. Tu yang penting, kita nak fokus kepada less kita makeup. Membaiki skin kepada lagi better. Okey, kita ada sale kan sekarang kan? Sekarang Herb kita ada sale. Kita buat end year sale. Yes. Ujung-ujung sekali, jarang-jarang memang kita buat sale. Tak pernah selama 2 tahun hampir kita bertapak dekat industri ni, tak pernah kita buat sale. So, customer yang nak dapatkan 10%. 10% untuk semua jenis produk. Semua jenis so, korang produk kena grab time ni, memang kena grab. Memang sampai kena grab. 31 hari bulan nanti. Okey? Yes, betul-betul. Jangan lupa untuk dapatkan dengan ejen-ejen Herb di seluruh Malaysia Macam dan Singapura. Macam saya di mana, Perez? Johor. Ayin Johor conquer baru. Johor. So yang area Johor boleh contact dengan Ayin. Okey, Yes. boleh follow IG Ayin dengan atau Kak Perez, Iin La Perez untuk dapatkan produk Herb. Macam saya, Ayin Shah. Okey. Okey, itu saja yang kita nak share hari ini. Mungkin kita ada next slot. Okey, jangan lupa apa yang kita share memberikan kebaikan. 1000 manfaat kepada semua. Okey. Jangan lupa, okey, kulit sihat itu daripada dalam canvas yang sihat. Yes, okey. betul. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Alright, terima kasih Herb Natural. Banyak dikongsikan tu. Semoga bermanfaat untuk kita semua kan. Sekarang ni nak cerita pasal kita punya program ni yang sekarang ni menjadi sebutan ni Vocal Mania. Jom kita ada apa nak disaksikan ke? Sambil-sambil tu kita ceritakan yang mana debarannya sekarang ni semestinya semakin memuncak. 8 orang rookies kini berjaya membuktikan kehebatan di peringkat separuh akhir. Namun, siapakah 4 orang di antara mereka yang bakal bersaing di peringkat akhir Vocal Mania? Jeng. Kami keputusan di Vocal Mania Road to Finale malam ini jam 9 malam eksklusif di TV3. Dan pastinya ramai tak sabar untuk menantikan debaran pada malam ini. Jadi sekarang ni kita nak debaran apa malam ni? Bukan Mina. Bukan Mina lah. Okey. Kau sambung lagi. Okey. Alright, kita dah cerita pasal landscape. Lepas ni kita nak bersantai-santai dengan seorang penyanyi yang cukup popular, cukup terkenal. Nak tahu siapa? Kena tunggulah. Sebentar saja lagi. Maknanya lebih oksigen. Pasti jawabnya
pencinta setiamu. So, marilah kita berhijau-hijauan dekat pokok-pokok tu. nak kena hijau. Kita ke hijau-hijau ni lah. Kita dah bawa hijau-hijau ni. Ingat Usop datang nyanyi. Bila lagi nak tengok Usop nyanyi dalam Dia pokok? dah biasa, dia duduk utara. Memang kalau kita tengok video klip, itulah kampung dia. Tapi itulah yang nak tahu tu. Lain betul lagu kali ni Lain sebab saya nak cuba. Nampak lebih ringan, lebih santai, lebih mudah kita ikut. Lebih senang menyanyi pagi. Itu sebab dia. Yes. Dah Kalau standby. lagu tarik-tarik. Jahat. Alhamdulillah lah sekarang banyak jemputan pagi lah Alhamdulillah. untuk lagu ni. Tapi kalau jemputan pagi, kalau lagu macam ni saya okey. Kan tak ada masalah kan? Tak ada masalah, tak gaduh saya tarik-tarik teruk-teruk. Tak, tapi nak tahu Usop sebab kita tahu Usop bila nyanyi lagu yang macam yang sebelum ni kan. Okey. Na 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 kan tinggi kan. Selamanya. Orang dah terus kenal Usop nyanyi macam tu, lagu tu power lah. Tiba-tiba lagu ni kalau saya dengar dia punya vibe dia tu ada feel macam ini macam lagu Floor 88 pun ada, macam lagu kumpulan Khalifah pun ada, macam UKIS yang sekarang pun ada. Kenapa gitu tu? Yang sebenarnya saya dah ada dua lagu sedih. So satu lagu Aku Yang Bersalah, satu Selamanya. So lagu Pencinta Setiamu ni saya nak lain sikit lah kan. So dah tak nak sedih dah. Tak maulah sedih sangat kan sebab saya pun dah gembira sekarang. Tapi kalau nak ikutkan kan, dia ada elemen-elemen funny daripada muzik ada kepada lirik video. Official music video pun funny juga. Sebab orang kenal saya dengan saya punya perangai saya gila-gila kan, dengan funny-funny tu kan. So saya masukkan dalam music video. So lagu ni kira orang kata apa, karakter saya lah. Yang bunyi itik tu idea siapa? Yang bunyi itik tu saya tak tahu dia keluar kot mana. Tiba-tiba keluar kan. Tapi siapa yang buat ni Sob, lagu ni Sob? Jadi Apple Rosa. Okey, semua Apple buat. Yes. Apple Drama Band. Okey, daripada lagu, lirik semua dia. Okey, siapa yang minta kat siapa? Ke dia approach ke Usop yang minta kat dia ke? Management Yang saya arrange lah. Okey, kira Usop planningnya untuk lagu yang ketiga ni memang beginilah. Maksudnya yang seterusnya sekarang ni kan. Betul, sebab saya nak tengok lain sikit lah. Taklah orang tengok saya, Usop ni kerja duk sedih kan. Tak ada awet mau kat dia. Tapi orang suka. Orang suka. Orang suka Usop bersedih. Sekali keluar music video 4 orang awet terus. Ambil. Ambil kau. Power tu. Dan music video ni ingat biasa-biasa. Ada gambar tengok. Music video ni trending tau. Okey, baru 2 minggu je official dia. Official baru 2 minggu keluar. Kalau kita tengok ada suasana kampung dekat situ, tapi dia berbeza, itu mungkin konsepnya lah kan. Tapi nak tahu juga perjalanan Usop kan, bila dah buat lagu sedih, tiba-tiba lari ke lagu yang macam ni, lebih santai, lebih relax. Tak risau ke orang nanti cakap, apa hal Usop macam dah lari identiti pula ni? Jangan risau kepada peminat-peminat saya. InsyaAllah saya takkan lari daripada genre saya sebelum ni. InsyaAllah lepas ni saya akan buat pula lagu yang This is Usop. So kita cerita pasal ini adalah lagu yang santai. Adakah yang This is Usop tu lagu yang memang untuk competition punya level? Yes. Saya dengan management saya ni dah plan siap dah. Tu dia. Tambah-tambah management saya duit banyak. Baguslah macam tu Usop. Kalau perlu nak backup tadi kat kampung tu nampak sin-sin buat apa ni MV tu, boleh panggil kita juga. Betul. Boleh. Kami ada upong kampung. Betul, sebab sekarang ni COVID kan, payah dapat show. So jangan risau, saya akan panggil. Management saya ada. Tapi nak tahulah untuk lagu apa ni, Pencinta Wanita ni. Okey. Pencinta Wanita. Pencinta Setiamu. Pencinta Setiamu ni kan, video klip dia, penggambaran dia buat dekat mana tu? Video klip dia dekat. Tak, masalahnya dia mengiyakan tadi. Cinta Wanita. Okey. Saya biasalah tak tidur lagi. Sebenarnya saya tak tidur lagi tau. Okey. Terima kasih kerana datang sini. Saya appreciate. Alhamdulillah. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Balik ke soalan tu. Hampa tanya aku tukar cerita lain. Saya pun tak tahu. Itu pakai green screen ke? Bukan. Pergi syuting kan? Pergi syuting lah tempat tu lah. Tapi kampung tu dekat belah-belah. Tak tahu kat mana lah. Tak tahu kat mana. Ini jenis masuk dalam van tunggu tidur sampai tahu-tahu syuting balik semula lah. Saya jenis saya bawa diri lah. Ikut hampa lah nak bawa aku pergi mana pun. Janji aku settle kerja cukup. Alright. Itulah nampak lah. Pemandangan dia nampak cantik lah, ada suasana kampung tu. Kalau kita tengok dia punya scene tu, dia lebih kurang macam Pendekar Bujang Lapuk tau. Cuma berbeza, Pendekar tu 3 orang lelaki kejar seorang perempuan. Dan scene yang sama dia orang buat tu sebenarnya. Ni nampak perempuan yang ligan, nampaknya perempuan lagi gedik pada lelaki. Nampak? Ya ke? Betul, tu tengok tu. Dah ada bukti tu. Betul lah. So nanti Usop lari lah mengadu kat bapak dia tak, Pendekar Mustar tak ada
Dia lagu ni dia ada 4 orang perempuan. So yang 3 orang perempuan ni depa memang suka dekat saya, depa memang fan dekat saya lah. Saya ni macam anak ketua kampung. Alright, faham. Dan last kali ada yang perempuan last kali tu yang tu kira yang perempuan yang betul-betul saya suka lah. So, saya setia dekat dia. Official music video dah keluar 2 minggu lepas Yep. Macam mana respon peminat? Alhamdulillah orang suka, orang tengok link sikit lah, link pada yang link sikit. Orang boleh terima lah. Orang boleh terima lah. Alhamdulillah lah orang boleh terima. Kalau orang tak boleh terima ya lah. Yalah, kalau orang tak boleh terima tak ada kat sini pagi ni. Alright. Tapi itulah kiranya tak lengkap lah kalau kita tak dengar lagu Usop yang kena tarik-tarik kan. Betul. Kita nak belanja satu lagu lagi. Memang saya akan belanja sebab kalau saya tak belanja orang tak akan panggil saya dah. Betul. Itu yang sebenarnya. Dan mungkin ada kata-kata kepada peminat-peminat di luar sana. Nak follow Instagram, Facebook, mungkin ada update ke yang baru ke apa ke lah. Kepada peminat saya Usop Official dengan Usop Mania, terima kasih sebab sokong saya daripada dulu sampai sekarang. Dan jangan lupa follow Instagram saya Usop Official, TikTok saya Usop_97. Nampak TikTok baru ada. Aku tak tim lari. Boleh. Nampak Sup. Alright. Jadi jangan lupa terima kasih kepada tetamu-tetamu yang hadir pada hari banyak ini. Banyak tetamu-tamu Ya, banyak sebab macam tu. Okey, jadi besok jangan lupa untuk bersama dengan kami dalam Borak Kopitiam sekali lagi pada waktu yang sama dan kita akan bercerita tentang hiasan kepala pula. Itu esok masih lagi dengan Faiz dan juga siapa Faiz? Rahsia. Okey, Faiz dan rakan rahsianya besok pukul 8 hingga pukul 9.30 di TV3. Okey, kita nak tinggalkan Usop untuk mengakhiri Borak Kopitiam hari ini dengan lagu Selamanya. Yep. Harimau Malaya. Assalamualaikum. Puas aku utuskan surat cinta, namun kau balas dengan derita. Mengapa tidak kesampaian untuk aku milikimu? Mengapa kita kasih yang terpisah, bersatu cumalah hati, menangis sedih biarlah ku temui di taman fantasi. Hasrat aku hanya memilikimu, bekerja di